Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episod yang kelima, Kesimbangan Pasaran Buruh. Dalam episod yang lalu kita telah melihat bagaimana untuk memperoleh keluk permintaan buruh dan keluk penawaran buruh. Dan kita lukis keluk permintaan buruh dan keluk penawaran buruh, dan hasil persilangan keluk permintaan dan penawaran buruh akan menentukan tingkat upah dalam ekonomi dan juga guna tenaga dalam ekonomi. Dan kita boleh tunjukkan keluk permintaan dan penawaran buruh, iaitu kesimbangan pasaran buruh model ekonomi klasik dalam paksi menegak adalah paksi upah benar ataupun paksi menegak adalah paksi upah wang. Bila kita lukis paksi menegak adalah upah benar, maka W upah wang adalah dibahagikan dengan tingkat harga. Kalau kita gunakan paksi menegak adalah upah wang, di sini adalah upah wang sahaja, manakala keluk-keluk penawaran dan permintaan buruh mesti didarab dengan tingkat harga. Tingkat harga darab penawaran buruh, tingkat harga darab permintaan buruh akan menentukan upah wang dalam ekonomi dan juga tingkat guna tenaga dalam ekonomi. Akan menghasilkan tingkat guna tenaga yang sama. Okey, ini kesimbangan pasaran buruh model ekonomi klasik. Bagaimana kita dapat memperoleh keluk AS, aggregate supply, dalam model ekonomi klasik adalah seperti ditunjukkan dalam rajah ini. Okey, maafkan saya, ada yang hitam ini adalah kesilapan yang pembetulan ya. Okey. Ini kalau saya menggunakan gambar rajah kesimbangan pasaran buruh, di mana paksi menegaknya adalah upah wang, paksi mendatar adalah tingkat guna tenaga, dan yang rajah di bawah ini adalah rajah pengeluaran, di mana paksi menegak adalah tingkat output dan ini adalah tingkat input buruh, yang mana ini adalah keluk pengeluaran. Ia berfungsi pada K, dia anakan tetap yang berubah hanya guna tenaga L atau buruh. Dan ini adalah pantulan sahaja, dan ini adalah keluk gambar rajah ES klasik yang akan kita bentukkan nanti. Okey, seperti biasa, ingat seperti biasa, mulakan dengan kesimbangan asal, di mana kita ceritakan tentang titik E dan persilangan di antara keluk-keluk dan penentuan tingkat upah dan guna tenaga. Daripada situ kita kena tentukan kesimbangan dan tentukan L, di mana L adalah faktor pengeluaran yang akan menentukan tingkat output dalam ekonomi. Okey, pada kadar W tertentu, maka kita juga diberikan nilai P-nya, dan manakala nilai Y ditentukan dalam gambar rajah pengeluaran di sini. Y ditentukan di sini, W ditentukan di sini, Y ditentukan di sini. Manakala P diberi pada tingkat tertentu, di mana P yang asalnya ada P0 sebelum berlaku perubahan harga, maka kita akan memperoleh titik A sebenarnya yang digambarkan tingkat Y di sini. P ini tertentu yang diberikan, dan W ini diperoleh di sini. Okey, jika harga itu meningkat daripada satu tingkat yang P0 kepada satu tingkat lebih tinggi daripada P0, maka daripada situ kita akan dapat dua respons situasi yang berlaku dalam ekonomi. Yang pertama, saya besarkan sedikit. Yang pertama adalah firma, yang kedua adalah buruh, di mana peningkatan harga akan menyebabkan upah benar buruh jatuh, iaitu kos pengeluaran per buruh jatuh, dan ini akan mengurangkan kos pengeluaran, dan pada masa yang sama potensi keuntungan firma akan meningkat. Pada masa itu firma akan meningkatkan permintaan buruh kerana kos pengeluaran yang rendah akan memberi insentif untuk firma mengeluarkan lebih banyak output untuk memperoleh untung yang lebih tinggi, untung yang maksimum, maka permintaan buruh akan meningkat. Ini akan menganjakkan keluk permintaan buruh. Seperti ditunjukkan sini, menganjakkan keluk permintaan buruh. Okey, peningkatan harga diketahui sepenuhnya oleh buruh, di mana peningkatan harga menyebabkan upah benar buruh, pendapatan benar mereka jatuh. Ini akan menyebabkan insentif untuk buruh bekerja bertambah kurang, maka responnya buruh akan mengurangkan penawaran buruh, maka berlakulah anjakan ke atas keluk penawaran buruh.
Dengan ini keseimbangan baru tercapai pada titik E1 yang akan menentukan tingkat Y, dan tingkat Y yang baru, tingkat W yang baru, upah wang yang lebih tinggi daripada upah wang yang asal. Okey. Dan manakala tingkat guna tenaga adalah sama, oleh kerana tingkat guna tenaga sama, maka Y yang tingkat output dia boleh ada juga sama. Maka kita akan dapat tingkat output di sini yang sama seperti dulu, tetapi pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada P0, maka kita akan boleh titik B. Okey, kita hubungkan titik B itu, kita akan boleh satu keluk yang betul menegak, yang di mana keluk itu tidak menunjukkan hubungan di antara P dan Y. Dan keluk ini nama keluk AS klasik. Dan menegak AS klasik. Okey, itu adalah penerbitan keluk AS klasik. Dan penerbitan ini kita boleh memperoleh sama ada dengan menggunakan raja upah wang atau raja upah wang seperti ini, di mana paksi menegak adalah upah wang, ataupun kita menggunakan raja upah benar seperti ditunjukkan di sini. Manakala kita menggunakan raja upah benar, kita tak akan memperoleh anjakan pada keluk, kecuali pergerakan di atas keluk sahaja. Ini akibat ini kerana upah benar sebenarnya tidak berubah akibat daripada peningkatan harga. Ini akibat respons yang disebutkan tadi, di mana pergerakan hanya daripada E0 kepada titik A untuk sementara waktu, dan kemudiannya kepada E1 apabila buruh respons balik kemudian. Okey, ini adalah penerbitan keluk AS klasik. Okey, satu perkara yang cukup penting anda perlu ketahui adalah ciri-ciri keluk AS, di mana keluk AS adalah bentuk menegak. Keluk AS sangat curam, kecuramannya adalah infinity, cerunnya infinity, slope-nya infinity, tapi dia tidak sensitif. Sensitifnya sama dengan kosong, di mana harga tidak di mana output tidak sensitif kepada harga. Harga tidak mempengaruhi output. Itu saja keluk AS. Jadi apa-apa yang perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan dalam P. Perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan dalam output. Dan ini menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi output adalah faktor bukan harga, iaitu faktor benar sahaja. Dan kita tahu ada 3 faktor benar yang mempengaruhi AS yang telah kita pelajari dalam episod yang lalu. Okey, ini untuk episod yang ke-5. Kita kembali ke episod yang seterusnya dalam klip video yang seterusnya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.